iaitu tajuknya Fanatical Prospecting. The key idea dalam Fanatical Prospecting ni ada banyak idea. Saya pilih satu idea iaitu idea yang ke-10. Dia punya idea adalah the key to crafting a persuasive pitch is telling your prospect what in it for them. So kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, so kunci untuk mencipta nada persuasif ialah memberitahu prospek anda apa yang berguna untuk mereka. Dalam key idea ni sangat dekatlah dengan kita. Macam contohnya kalau kita nak buat sharing session, contohnya kita ada banyak media sosial yang kita boleh explore, contohnya Facebook, TikTok, IG. Okay, so sekarang yang sedang naik TikTok dengan Reels dalam IG. Jadi bila kita nak buat content untuk kita nak buat sharing session tentang ilmu emas, so kita kena menggunakan nada persuasif, okay, instead of nada direction. Okay, so dalam key idea ni ada 3 point yang penting yang kita boleh ambil, yang mana bila saya baca key idea ni, banyak dealer-dealer dalam G100 sudah praktik. Jadi kita boleh tiru basi daripada idea-idea dealer-dealer yang sudah terbukti terhasil daripada idea ni, iaitu menggunakan nada persuasif. Okay, contoh dia adalah 3 komponen penting dalam idea ni. Sebelum kita nak pergi kepada 3 komponen penting ni, pertama sekali sebelum kita nak buat sharing session tu, kita perlu meletakkan diri kita di tempat prospek. Bukan kita sebagai seller, tapi kita meletakkan diri kita di tempat prospect shoes. Okay, so the key komponen dia adalah pertama, measurable business objective. So kita kena dia punya objektif dia sangat straight to the point. Okay, contoh yang saya boleh gunakan daripada dealer-dealer lain yang saya ambil sebagai saya punya contoh lah. Okay, salah satunya adalah daripada Puan Mas, Kak Mas. Okay, so Kak Mas dia punya, selalunya kalau saya tengok dia punya TikTok, dia selalu share tentang, okay, contoh kalau kita sudah bekerja bertahun-tahun tapi tak ada simpanan. Jadi dia punya persuasif dia tu adalah, bila kita yang mendengar, yelah, kena dengan aku bekerja dah bertahun tapi tak ada simpanan. Jadi dia straight to the point, dia tak ada panjang. Okay, dia punya explanation tak ada panjang. Jadi itu adalah measurable business objective. Satu lagi tentang consistency. Okay, yang ini saya ambil contoh daripada Puan Suhaida. Puan Suhaida selalu dia punya TikTok dia punya content, menyimpan emas perlu sabar dan konsisten. Jadinya dia dah tanam dekat fikiran kita bahawa bila kita nak menyimpan emas ni, dia perlu ada sabar dan konsisten. So dia punya manfaat emas ni, dia kena faham. Orang yang mendengar tu dia akan tahulah dia objektif ni, kalau simpan emas ni dia tak boleh tergesa-gesa dan tak boleh nak dapat pulangan daripada emas tu segera. So dia kena faham, dia perlu sabar dan konsisten. Jadi ini antara contoh lah yang saya boleh gunakan, sebab yang ini selalunya bila kita nak mendapat idea tentang konten diri kita sendiri untuk kita nak buat sharing dalam kita punya social media, selalunya kita akan tengok dealer-dealer yang lain lah sebagai kita dapat idea daripada mereka untuk kita tiru basi. Okay, yang itu adalah measurable business objective. Okay, yang kedua adalah show your product. So show your product, contoh dekat dalam buku ni dia ada tulis, dia kata manusia ni dia tak suka pada perubahan yang drastik. Contohnya kita tak bagi tahu, kita cakap okay, saya nak jual emas ni akan dapat keuntungan jangka panjang. So orang tak boleh nak brain, kenapa nak simpan emas sedangkan dia boleh je simpan duit, contoh macam tu. Tapi jadi dia tak suka nak berubah secara drastik. Manusia memang macam tu, dia tak suka pada perubahan sebab dia dah selesa pada tempat dia. So dia dah berada di dalam comfort zone.
Jadi macam mana kita nak tackle this kind of prospect? So kita kena convince dia dengan menunjukkan produk satu. Contoh kita ada produk iaitu emas, tapi satu lagi produk adalah hasil daripada simpanan kita. Okay, contohlah yang selalu saya share dengan prospek saya. Contoh, kenapa kita simpan emas? Kalau sebelum ni kita tak boleh nak menyimpan sebab emas, bukan. Sebelum ni kita tak boleh nak menyimpan sebab asyik boros, asyik korek duit kita, simpanan kita. Tapi kalau kita convert kepada emas, kita punya simpanan makin bertambah. Tapi kena tunjuk dia punya evidence. Contoh, kalau dalam setahun kita tak pernah pun cecah simpanan at least 20,000, 100 gram. Okay, 20,000 lebih. Tapi bila kita tunjuk contoh, okay, kalau simpan dalam emas, kita boleh cecah simpanan sehingga 20,000. Jadi itu yang kita katakan persuasif. Kita tunjuk melalui produk. Produk satu dengan dia punya contoh. So manusia ni dia boleh nampak dari segi RM. Dia tak boleh nak convert emas tu dalam RM. So dia nampak emas tu dalam bentuk gram. Jadi dia tak nampak berapa yang dia ada. Selalunya kalau saya punya customer dan punya prospek, kalau diorang selalu, contohnya saya kongsikan pengalaman saya, prospek akan, bukan prospek, customer dia akan bagi tahu saya, okay, saya dah ada sekian-sekian gram, berapa yang saya ada. Jadi diorang tak boleh nak convert sendiri. Jadi kita akan guide. Okay, so kalau macam ini, you dah ada sebanyak ini dalam bentuk RM. Jadi manusia akan nampaklah dia punya valuable emas ni, okay. So dia akan ada anjakan sedikit daripada kedudukan yang dia selesa selama ni dengan simpan duit tapi tak pernah cukup. So dia akan anjak, so dia akan nampaklah dia punya relevance emas ni dalam simpanan dia. Itu adalah keyword dia. Show your product. Okay. Yang ketiga adalah provide the evidence. So yang tadi produk, sekarang provide the evidence. Dalam the idea yang ke-10 ni, iaitu tunjuk kejayaan. Okay, selain kita menunjuk kejayaan yang kita juga menyimpan, tetapi kita juga tunjuk kejayaan penyimpan-penyimpan di bawah kita. Okay, kalau sebab kadang-kadang ada penyimpan kita ni, dia punya masalah sama seperti masalah prospek yang lain. Kadang-kadang kita akan jumpa masalah prospek ni, customer kita dulu pun dah hadapi benda yang sama. Jadi kita akan bagi solusi yang sama seperti yang kita bagi solusi pada penyimpan kita yang sedia ada. Jadi bila kita ambil dia punya testimoni daripada penyimpan kita dan kita tunjuk, okay, so dia akan touch hati prospek tu sebab prospek pun nampak ada customer yang sebelum ni hadapi masalah yang sama seperti prospek tersebut. Jadi kita tunjuk dia evidence tu. Okay, so yang ini adalah idea ke-10 dalam fanatical prospecting ni. Yang sangat-sangat pada saya, bila saya baca ni, sangat-sangat ialah kita recall. Mungkin antara dealer-dealer yang lain sudah, ialah kita dah faham dan kita dah hadir training PLT. So yang ini adalah bedah buku daripada fanatical tu. Apa yang ada dalam buku ni dah memang kita sudah diajar di dalam PLT. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita bukan mengarah tapi kita menggunakan nada persuasif dengan menunjukkan 3 main ini, iaitu measurable, objektif kena jelas. Okay, so saya suka juga, saya ingat contoh yang diberikan oleh Puan Malia. Puan Malia pernah bagi tahu lah, kalau kita berjumpa dengan prospek yang memang orang berada, dengan prospek orang yang biasa, kita punya cara kita berkomunikasi dengan dua types of prospek ni tidak boleh sama. So kalau contoh prospek yang berada, kita tak boleh nak show dia punya produk RM100. Jadi kita kena show the produk yang sesuai dengan dia punya
dia punya apa yang dia ada. Sebab dekat sini dia menekankan tentang what in it for them. So apa yang berguna untuk mereka. Jadi kita bukan ubah semua tapi kita fit apa yang ada pada mereka. So begitu. Jadi yang kedua adalah show your product, and the last one is provide the evidence. Tunjuk dia punya bukti.